Hai, Assalamualaikum semua. Bertemu lagi kita pada minggu ini bersama Cikgu Nur Amnah Muhammad untuk belajar Bahasa Melayu tahun 6. Tema kita pada minggu ini ialah indahnya warisan kita, iaitu Unit 20 Warisan Berharga dengan tajuk Menghayati Karya Sastra. Baiklah, objektif kita pada minggu ini ialah murid dapat membina ulasan tentang cerita tukang kayu dan tukang besi yang betul dengan bimbingan guru. Untuk itu, kriteria kejayaan kita pada hari ini ialah membaca dan memahami petikan. Yang kedua, menyenaraikan isi tersurat dan tersirat dalam cerita. Dan yang ketiga, menulis ulasan dengan betul. Baiklah, cikgu harap murid-murid sudah pun bersedia dengan buku teks iaitu pada muka surat 116. Tajuknya ialah Menghayati Karya Sastra. Cerita tentang Izuni yang gemar membaca karya sastra seperti cerita rakyat dan puisi. Mari kita baca cerita tentang tukang kayu dan tukang besi bersama-sama. Sudah bersedia ya masing-masing? Baiklah, kita mulakan ya. Di sebuah pekan kecil, tinggallah seorang tukang kayu dan seorang tukang besi yang rajin bekerja. Tukang kayu sangat mahir bertukang kayu, manakala tukang besi sangat mahir bertukang besi. Kedua-duanya mampu menghasilkan pelbagai barangan hiasan dan senjata yang amat elok buatannya. Namun begitu, perniagaan mereka tidak begitu maju. Tukang kayu dan tukang besi berasa amat susah hati. Tidak jauh dari tempat tinggal mereka, ada seorang kaya yang baik hati. Orang kaya yang berasa simpati akan nasib malang yang menimpa tukang kayu dan tukang besi. Beliau bercadang untuk membantu mereka. Pada satu hari, orang kaya datang berjumpa dengan tukang kayu dan tukang besi. Orang kaya pun memberikan buah fikirannya. Ramai orang yang tidak tahu tentang hasil kerja kamu. Kedai kamu agak tersorok daripada pandangan orang yang lalu lalang. Saya rasa kamu perlu berpindah ke tempat yang lain, ujar orang kaya. Tukang kayu dan tukang besi kelihatan muram. Mereka tidak mempunyai tempat lain untuk berniaga. Beginilah, kamu boleh menumpang di kedai saya, kata orang kaya lagi. Tukang kayu dan tukang besi pun bersetuju. Selepas beberapa bulan, perniagaan tukang kayu dan tukang besi semakin maju. Saban hari, ramai orang datang untuk membeli barang yang dijual oleh mereka. Tukang kayu dan tukang besi berasa sungguh gembira. Mereka mengucapkan terima kasih kepada orang kaya kerana telah membantu mereka. Baiklah, itu ialah cerita tentang tukang kayu dan tukang besi. Mereka amat mahir, maksudnya handal, pakar dalam membuat barang hiasan dan juga senjata. Bagaimanapun, perniagaan kurang maju kerana kedai mereka agak tersorok, iaitu tidak kelihatan pada pandangan orang ramai. Jadi, mereka telah dibantu oleh seorang orang kaya yang baik hati. Untuk itu, kita akan mencari maklumat tersurat dan juga tersirat yang terdapat dalam cerita ini. Sebelum itu, mari kita lihat apa itu maklumat tersurat dan maklumat tersirat. Baiklah murid-murid, maklumat tersurat ialah maklumat yang tertulis atau tercatat dalam gambar, poster, petikan, jadual dan lain-lain. Iaitu yang mudah kita lihat dalam poster atau petikan tadi. Manakala maklumat tersirat pula ialah maklumat yang terselindung sebab atau penerangan kepada maklumat tersurat tadi. Dalam erti kata lain, kita perlu berfikir tentang maklumat tersirat ini.
Mari kita kenal pasti beberapa maklumat tersurat. Bagaimana yang cikgu gariskan di sini? Contohnya macam rajin bekerja. Maksudnya ada apakah nilai-nilai dan pengajaran, nilai-nilai baik, pengajaran yang terdapat dalam cerita tukang kayu dan tukang besi. Sangat mahir dalam kerja tangan mereka. Lepas tu orang kaya ini baik hati. Dia berasa simpati. Dia memberi nasihat untuk berpindah ke tempat lain. Okey, kemudian tukang kayu dan tukang besi mengucapkan terima kasih kepada orang kaya. Itu antara nilai-nilai yang cikgu dapat berikan contoh. Ada juga nilai-nilai lain yang boleh kamu kenal pasti sendiri. Baiklah, untuk membina ulasan biasanya kita perlu bina dalam 3 perenggan, iaitu terdiri daripada perenggan pendahuluan, perenggan isi dan juga perenggan penutup. Untuk perenggan pendahuluan, cikgu nasihatkan bolehlah kamu membina sekurang-kurangnya 2 ayat. Ya, memadailah 2 ayat. Tapi kalau boleh buat 3 ayat pun boleh, amat dialukan. Seterusnya adalah perenggan isi. Perenggan isi ini adalah perenggan perlu kita tuliskan apakah isi tersurat dan tersirat. Untuk itu, kita boleh menggunakan teknik asda. Apa itu asda? Iaitu antaranya, seterusnya, selain itu, di samping itu, akhir sekali. Kemudian ikuti dengan isi tersurat. Diikuti juga dengan, kita boleh juga guna kata hubung untuk memberikan isi tersiratnya. Kita juga boleh gunakan kata bantu. Nah, untuk perenggan ketiga, kita biasakan tulis kesimpulannya. Mari kita lihat contoh yang telah cikgu sediakan untuk kamu. Baik, pendahuluan yang cikgu letakkan di sini ialah cerita tukang kayu dan tukang besi sangat menarik dan amat mudah difahami. Cerita ini mengandungi banyak pengajaran kepada para pembaca. Jadi cikgu gunakan penanda wacana antaranya untuk isi perenggan isi. Antaranya, kita hendaklah rajin berusaha seperti tukang kayu dan tukang besi yang kuat bekerja dan amat mahir menghasilkan barangan hiasan dan senjata yang berkualiti. Kemudian isi kedua, selain itu, kita mestilah berhemah tinggi seperti orang kaya yang bersimpati dan memberikan pertolongan kepada tukang kayu dan tukang besi untuk memajukan perniagaan mereka. Isi ketiga, di samping itu, kita haruslah berfikiran terbuka seperti tukang kayu dan tukang besi yang menerima nasihat dan tawaran daripada orang kaya agar dapat memajukan perniagaan mereka di tempat baharu. Isi keempat, akhir sekali, kita perlulah bersyukur dan menghargai jasa seperti mereka yang mengucapkan terima kasih kepada orang kaya kerana telah membantu mereka dalam perniagaan. Selesai sahaja perenggan kedua, kita terus kepada perenggan ketiga iaitu perenggan penutup. Kesimpulannya, kita janganlah mudah berputus asa dalam melakukan sesuatu pekerjaan walaupun ada banyak rintangan. Kita juga perlu menerima teguran dan bimbingan daripada orang yang berpengalaman jika mahu berjaya dalam sesuatu bidang. Tugasan kamu pada minggu ini ialah kamu perlu tulis ulasan ini dalam bentuk perenggan. Gunakan buku penulisan. Contohnya begini. Selesaikan tugasan ini ya murid-murid. Gunakan apa yang cikgu telah terangkan tadi. Kamu juga boleh mencari nilai atau pengajaran kamu sendiri. Sebelum kita berakhir,
Jangan lupa tulis latihan ulasan dalam buku tulisan. Dan sila hantar tugasan ini kepada guru kelas masing-masing atau guru bahasa Melayu masing-masing. Sekian, terima kasih. Sehingga cikgu berjumpa lagi. Semoga perkongsian ini memberi manfaat kepada semua.